Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah yang di-Pertua Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam PPPBD berkenan berangkat ke Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan Hari Pandu Puteri tahun 2025 PPPBD. Majlis berlangsung di Royal Berkshire, terindak di Poloh, Jerudong. Keberangkatan yang teramat mulia dijunjung oleh Datin Paduka Hajah Zahra binti Haji Idris, Naib yang di-Pertua sepanjang hayat PPPBD. Datin Dayang Haji Masni binti Haji Muhammad Ali, Naib yang di-Pertua sepanjang hayat PPPBD. Dayang Hajah Vivianti binti Haji Muhammad Ali, Naib yang di-Pertua PPPBD, dan Dayang Nur Azrina binti Haji Sarbini, Ketua Pesuruhjaya PPPBD. Dayang Nur Azrina dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh tentang kejayaan pelaksanaan beberapa kegiatan tahunan PPPBD. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Dayang Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani, Pesuruhjaya Kerohanian PPPBD. Bacaan takhtim oleh peserta-peserta Khatam Al-Quran dipimpin oleh Dayang Alas Sarirah binti Awang Sulaiman, pemimpin Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Majlis Khatam Al-Quran juga dikhususkan untuk Hari Puja Usia Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta ulang tahun Jubli Intan Perkahwinan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Doa Khatam Al-Quran dipimpin oleh Dr. Dayang Mariam binti Haji Abdul Rahman, Pesuruhjaya Pemimpin Muda PPPBD. Doa selamat dibacakan oleh Pesuruhjaya Kerohanian PPPBD. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Penyertaan negara Brunei Darussalam sebagai negara ahli kepada Pertubuhan Kerjasama Islam OIC di Persidangan Menteri-Menteri Kesihatan Negara-Negara Islam ICHM menunjukkan komitmen dan sokongan negara dalam sama-sama menyumbang kepada usaha mempertingkatkan perkembangan status kesihatan serta kesejahteraan penduduk di peringkat negara-negara Islam, serantau dan global. ICHM sesi ke-8 diadakan baru-baru ini di Aman Kerajaan Hashimiyah Jordan dengan tema perbincangan kesihatan adalah tanggungjawab kita bersama. Objektif utama adalah untuk menetapkan hala tuju strategik baharu bagi kerjasama kesihatan dalam kalangan negara anggota OIC berdasarkan usaha terdahulu. Persidangan tersebut sebagai landasan utama untuk membincangkan dan menentukan strategi serta resolusi masa depan bagi meningkatkan hasil kesihatan dan inisiatif kerjasama antara negara anggota OIC selaras dengan matlamat utama Pelan Tindakan OIC 2025 yang menekankan kerjasama, solidariti dan pembangunan program kesihatan berimpak tinggi. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Juga menyertai Puan Yang Utama Haja Nur Huda binti Began Pin Khatib Datuk Paduka Haji Ahmad, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Aman Kerajaan Hashimiyah Jordan. 4 resolusi kesihatan diluluskan pada persidangan tersebut. Selain itu, persidangan juga bersetuju meluluskan deklarasi aman yang antara lain menghuraikan persetujuan bagi jaminan akses yang saksama kepada perkhidmatan penting,
mengekalkan tindakan menangani penyakit berjangkit melalui imunisasi, mempromosikan pendekatan One Health dan pengukuhan sistem pemantauan dan pengesanan awal. Deklarasi juga menyuarakan kebimbangan mendalam mengenai krisis kesihatan dan kemanusiaan di Palestin, terutama Gaza, dan mengutuk pembinasan sistem kesihatan oleh tentera penjajah Israel, mengutuk sekeras-kerasnya pembunuhan pekerja kesihatan dan sasaran kepada kemudahan kesihatan serta menyeru bagi penghentian tindakan tersebut. Semasa di Amman, Menteri Kesihatan mengadakan perbincangan dua hala bersama Yang Berhormat Dr. Ibrahim Badur, Menteri Kesihatan Kerajaan Hashimiyah Jordan, dan Yang Berhormat Dr. Ali Haji Adam Abu Bakar, Menteri Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia Somalia. Radio Televisyen Brunei RTB melalui bahagian rancangan TV menganjurkan rancangan realiti Akulah Juara musim kedua peringkat akhir sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dunia Maha Mulia ke-79. Pertandingan berlangsung malam tadi di Sekolah Antarabangsa Jerudong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Johan disandang oleh Dayang Nur Syamimi binti Abdul Wahab yang juga memenangi persembahan terbaik dan vokal terbaik. Sementara Awang Muhammad Syafiq bin Awang Musa meraih tempat kedua dan Dayang Nurul Syuhada binti Mustafa di tempat ketiga. Rancangan Akulah Juara ditaja oleh McDonald's Brunei, Safa Bay Coffee, Imagine Sendirian Berhad, BP Tune Music School, 99 Mobile Service Sendirian Berhad, Wafa Hotel and Apartment, Gentleman Stage, di Big Box BN Photo Booth, Hotel Antarabangsa Rizkun dan Sehat Water. Pengalaman hidup beberapa individu yang pernah mengalami masalah kesihatan mental dan mampu mengatasinya diketengahkan semasa forum Mental Health Journeys and Voices of Experience, Stories of Resilience and Hope. Forum berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hadir Pengiran Datin Seri Paduka Haja Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia pada tahun ini merupakan salah satu acara sampingan Persidangan Antarabangsa Penyakit-Penyakit Tidak Berjangkit NCD 2025. Sementara itu, beberapa sesi ceramah dan taklimat serta pemberigaan yang berkaitan dengan kesihatan mental dan penjagaannya juga diadakan. Aktiviti dihasrat dapat memberikan kepentingan penjagaan kesejahteraan emosi dan mental dari sudut pandangan Islam serta mengurangkan stigma dan pandangan negatif terhadap kesihatan mental khususnya dalam kalangan masyarakat. Persidangan antarabangsa penyakit-penyakit tidak berjangkit berperanan sebagai peringatan kepada orang ramai agar sentiasa mengambil langkah proaktif untuk menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan sihat, kekal aktif secara fizikal dan mengamalkan gaya hidup seimbang. Persidangan seumpamanya juga sebagai platform bagi orang ramai mengetahui lebih lanjut mengenai penyakit-penyakit tidak berjangkit. NCD ini bukan sahaja kerajaan-kerajaan, ya semua lapis masyarakat daripada syarikat swasta dan juga kita ni penduduk kita ni di Brunei ni, ya. Sebab penyakit kronik berjangkit ini kalau kira dalam sejarah dalam beberapa puluh tahun ini merupakan satu pembunuh nombor satu di Brunei. Persidangan yang akan berakhir esok diharap dapat memberi perkhidmatan dan pengetahuan terbaik kepada orang ramai bagi mencapai warga sihat bersesuaian dengan Wawasan Brunei 2035. Dan insyaAllah kalau kita ni menakan cara hidup sihat, insyaAllah kita ni akan mengurangkan beban penyakit kronik berjangkit supaya kita dapat mencapai wawasan 2035, iaitu warga kita ni yang sihat. Ya, so itu yang pentinglah. Pasal penjagaan NCD ni macam pelaburan. Ya, ia bukannya sekadar saja. Ya, ia mesti pelaburan itu mesti
lama, long term investment. So artinya kalau kita start awal ini, insya-Allah 2035 akan tercapailah matlamat kita ni. Seorang anggota lelaki Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB memeluk agama Islam. Majlis pengislaman berlangsung di Surau Al-Barakah, Pangkalan Tentera Udara Rimba. Hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Soldadu Udara Christopher Edwin bin Yahya kini dikenali sebagai Muhammad Aiman Al-Amin bin Yahya. Juga diadakan penyampaian cenderahati kepada para pegawai dan anggota yang memeluk agama Islam baru-baru ini. Antara perbuatan zalim ialah buli. Ia merupakan perbuatan tingkah laku agresif yang berulang dan bertujuan untuk menyakiti individu lain sama ada dari segi fizikal, mental ataupun emosi. Gejala buli boleh berlaku di mana sahaja sama ada di rumah, institusi pendidikan, tempat kerja, jalan raya, kawasan kejiranan maupun dunia maya. Oleh itu, agama Islam mengajarkan supaya menjauhi dan mengelakkan perbuatan buli serta melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing sebagai seorang anak, ibu bapa, ahli keluarga, guru, murid, sahabat, majikan dan rakan sekerja untuk mengatasi dan mencegah perbuatan buli. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Elakkan Buli, Tanamkan Sifat Mahabbah. Turut dikongsikan beberapa langkah yang boleh diambil dalam menangani membuli, pembuli dan melindungi diri dari gejala buli. Pertama, kongsi dan beritahu masalah ini kepada ibu bapa, ahli keluarga, guru dan rakan yang dipercayai mengenai apa yang sedang berlaku. Jangan menyimpan masalah ini seorang diri. Kedua, jangan bertindak balas dengan keganasan walaupun kita merasa marah dan kecewa. Ini kerana ia hanya akan memburukkan keadaan. Sebaliknya, cuba kekalkan bersifat tenang dan beredar dari situasi tersebut. Ketiga, elakkan tempat berisiko. Elakkan berseorangan ke tempat-tempat kita sering dibuli. Sebaiknya pergi bersama rakan atau minta seorang untuk mengawasi kawasan tersebut. Keempat, jangan salahkan diri sendiri. Jangan biarkan pembuli membuat kita merasa rendah diri dan tertekan. Dan kelima, laporkan kepada pihak berkuasa sekiranya gejala buli itu berterusan. Dalam usaha berterusan memperkukuh kerjasama serantau dan mempromosikan penggunaan penyelesaian pertikaian alternatif ADR, Pusat Timbang Tara Brunei Darussalam BDASC baru-baru ini menandatangani memorandum persefahaman bersama Asian International Arbitration Centre AIAC di Kuala Lumpur, Malaysia. Menandatangani bagi pihak BDASC pengerusinya Yang Arif Radin Safi bin Radin Mas Basyuni, Hakim Mahkamah Perantaraan. Melalui perkongsian tersebut, BDASC dan AIAC akan meneroka peluang untuk pertukaran lawatan, melaksanakan persidangan, seminar dan program latihan serta inisiatif yang dapat memperkukuhkan ekosistem ADR di rantau Asia Pasifik. Kerjasama strategik ini juga dihasrat dapat meningkatkan keyakinan, kebolehpercayaan dan keberkesanan dalam penyelesaian pertikaian komersial secara domestik dan antarabangsa. Meskipun minyak kelapa darah sudah dihasilkan lebih 14 tahun lalu, namun ia terus mendapat permintaan tinggi dan dijangka menembusi pasaran luar negara. Justru apakah inisiatif Majlis Beriringan Mukim MKM Tanjung Maya dalam memastikan projek Satu Kampung Satu Produk 1K1P terus mendapat sambutan bagi menjana pendapatan penduduk kampung? Muhammad Daud Haji Tuah membawakan laporannya. Minyak kelapa darah menjadi produk pertama yang dihasilkan oleh MKM Tanjung Maya sejak tahun 2011. Berikutan sambutan yang menggalakkan, MKM Tanjung Maya mempelbagaikan penghasilan produk kesihatan dan kecantikan lain seperti minyak urut minyak kelapa darah atau Vico, balm untuk anak damit, krim kosmetik dan sabun. Menurut Wakil Pemesaran Wira Bena, bagi memudahkan lagi pemesaran produk-produknya, MPK Tanjung Maya menjalin kolaborasi dengan syarikat-syarikat tempatan serta aktif mengadakan promosi termasuk melalui expo dan pameran dalam dan luar negara.
potential for minyak kelapa darah ni it's quite big, but if we still maintain the quality apa semua, insyaAllah it can go bigger. And in terms of macam export ataupun bekerjasama dengan pihak swasta, for now we have demands yang macam dari Singapore or even Thailand and Japan. Dengan promosi dan kolaborasi meluas, produk 1K 1P MPK Tanjung Maya dijangka mendapat permintaan tinggi termasuk pasaran luar negara yang akan memacu aktiviti perekonomian penduduk kampung sekaligus melahirkan generasi produktif dan berdaya saing. Laporan Muhammad Daraji Tua untuk Berita RTB. Program Pemberdayaan Ibu Tunggal dan Keluarga Asnaf merupakan inisiatif untuk meningkatkan kemahiran golongan asnaf dan ibu tunggal melalui latihan kemahiran membuat makanan tradisi Brunei untuk menjana sumber pendapatan seharian. Dimukayakan oleh Gabungan Projek Impian Cahaya Iman dan Mira Putra Culinary Skill dengan kerjasama kumpulan belia berbakti. Pelancaran program diadakan di pusat belia di Ibu Negara. Disertai oleh 20 orang, program bukan hanya mengajar teknik penyajian kuih yang berkualiti tetapi turut memberikan pendarahan tentang pembungkusan, penjenamaan dan pemasaran produk. Meningkatkan daya atau keyakinan diri apabila mereka melibatkan diri dalam pembuatan kuih ini. Kami akan mencuba lagi kuih-kuih yang lain untuk mengajar para peserta dan insyaAllah saya beringinan untuk membantu mereka untuk menambah pendapatan dari segi bisnis lah, kecil-kecilan, membuat kuih muih, tradisi yang mungkin banyak peminatnya lah dari dulu sampai sekarang. Untuk kami menjana pendapatan, selain dari bekerja, kami dapat menjana pendapatan sendirilah untuk kami, untuk keluarga kami. 50 alumni dari negara anggota ASEAN dan Jepun mengadakan pertemuan semula sebagai semangat persahabatan, pertukaran budaya dan kemesraan yang menjadi tunjang program kapal belia Asia Tenggara dan Jepun siap ke-13. Dianjurkan oleh kumpulan bekas peserta negara tahun 1986, pelbagai aktiviti kebudayaan, sosial dan kemasyarakatan diadakan, antaranya lawatan budaya dan warisan, meneroka tradisi, tempat bersejarah dan gaya hidup tempatan Brunei. Perjumpaan kali ke-39 selama 3 hari itu berlangsung di salah sebuah hotel di Gadong. Seorang warga negara Malaysia didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas 4 pertuduhan di bawah Perintah Eksais 2006. Chan Nyok Ho, 45 tahun, dijatuhi hukuman denda keseluruhan $27,000 Brunei atau 27 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda tersebut. Semua barang yang terlibat iaitu rokok dan minuman keras dirampas untuk dimusnahkan. Sementara wang tunai $1,100 Brunei dan RM164 Malaysia dirampas untuk tindakan selanjutnya. Sukan, 46 pasukan sepak takraw beraksi bagi merebut gelaran juara kejohanan Liga Super Sepak Takraw LSST Type 2025. Pembukaan rasmi kejohanan berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanah Bolkiah. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Mohamad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Diadakan sehingga 2 November, kejohanan kali ketiga ini mempertandingkan 2 kategori iaitu Liga Perdana dan Liga Amatur. Kejohanan dianjurkan oleh Persatuan Sepak Takraw Brunei Darussalam Pesta Baru dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Perbadanan Type selaku penaja utama Liga. Sebagai persiapan pasukan kami, Alhamdulillah kami telah menjalani latihan secara intensif berpasukan selama lebih kurang 2 bulan lah, okay, untuk persiapan menghadapi kejohanan besaran ini. Persiapan untuk mengikuti perlawanan ini sama seperti tim lain, membuat latihan-latihan sama ada
di dalam daerah kami sendiri. Kemudian kami ada kita ini buat perlawanan friendly dengan tim-tim daripada bandar.